Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya, terima kasih kepada pihak kedekanan dan para pensyarah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam satu sesi taklimat berkaitan dengan pelaksanaan satu program di bawah Flex, iaitu program Mentor-Menti Perdana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada tahun lepas atau pada semester lepas, sempena Minggu Cetera Akademik, kita telah mengadakan program Mentor-Menti Perdana secara berpusat. Maksud saya, kita pilih satu hari yang tertentu, kemudian kita kongsikan satu tajuk yang sama yang kita ambil daripada modul Mentor-Menti yang dibangunkan oleh Teras Murabi Unggul di bawah Flex, ya. Dan untuk kali ini, program ini kita teruskan untuk semester ini. Cumanya kita membuat keputusan untuk memberi kelonggaran kepada pihak fakulti untuk mentadbir pelaksanaannya. Maksud saya adalah kita berikan tempoh masa yang tertentu sehingga 30 Jun ini untuk pihak fakulti jalankan atau laksanakan program ini yang melibatkan semua pensyarah dan juga semua pelajar. Dan kita telah memilih satu tajuk yang kami fikirkan sesuai untuk kita bincangkan kerana kita sudah hampir dengan masa peperiksaan, yang mana tajuk ini melibatkan semua fakulti dan semua pelajar, tidak kira apa pun bidang pengurusan mereka ataupun bidang pengajian mereka. Maka tajuk yang saya maksudkan ialah topiknya ialah pengurusan masa, ya, pengurusan masa. Baik. Saya akan berkongsi bahan perbincangan yang boleh kita gunakan semasa sesi Mentor-Menti bersama dengan pelajar ataupun menti masing-masing. Cumanya sebelum itu saya akan bacakan sedikit tentang latar belakang, objektif dan juga aktiviti lah sebagaimana yang kita susun di dalam modul berkenaan, ya. Okey, baiklah. Kalau kita tengok di skrin, ya, modul Mentor-Menti, topik pengurusan masa, di mana masa yang kita peruntukkan ialah 30 hingga 40 minit, ya, untuk sesi perbincangan Mentor-Menti ini. Sedikit latar belakang, pelajar perlu dibantu dalam pembangunan kendiri. Perkara asas yang sangat penting ialah pengurusan masa. Ya, pelajar perlu diberi perhatian dalam penyusunan jadual akademik dan pengurusan diri. Oleh itu, mentor diharap dapat membantu menti dalam memastikan mereka tidak mengabaikan masa, khususnya berkaitan dengan jadual akademik dan peperiksaan. Ya, jadi sebab itulah kita pilih topik ini, dan kita nak minta agar mentor dapat membantulah menti untuk menguruskan masa mereka, supaya mereka dapat belajar dengan baik, menghadapi peperiksaan dengan baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi melihat kepada objektif, bab ini ataupun topik ini menumpukan kepada beberapa objektif, iaitu yang pertama, kita nak yakinkan pelajar mengenai kepentingan masa dalam mengurus kehidupan seharian. Ya. Maksudnya dalam perbincangan nanti, di akhir perbincangan kita nak supaya timbul satu keyakinan, rasa yakin dalam diri pelajar
mereka melihat yang masa ini sangat penting, perlu diurus dengan baik kerana masa ini adalah kehidupan sebenarnya. Okay, yang kedua, kita mahu tingkatkan kualiti penggunaan masa yang berkesan oleh pelajar dalam semua aktiviti. Dan yang ketiga, kita mahu mempamerkan ciri-ciri pelajar yang menepati masa. Ini adalah objektif topik ini yang kita nak laksanakan bersama dengan para pelajar di dalam perbincangan kita nanti. Baik, kami juga telah menyedarakan di sini beberapa aktiviti lah macam mana kita nak kendalikan sesi ini. Okay. Yang pertama, mentor dipohon untuk menjelaskan kepentingan masa secara umum. Ya. Mentor boleh bercakap, boleh memulakan, maksud saya memulakan perbincangan dengan menyentuh tentang kepentingan masa secara umum. Ya. Kalau dalam konteks agama Islam lah, mungkin mentor boleh bacakan ayat-ayat dari surah Al-Asr, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin hingga akhirnya, untuk kita menjelaskan kepentingan masa secara umum. Ya. Yang kedua, mentor memperingatkan kepentingan menguruskan masa pembelajaran dan penyediaan tugasan. Ya. Kemudian setiap menti diminta menyediakan jadual takwim harian beserta aktiviti. Dalam perbincangan nanti, antara tugasan yang kita boleh minta pelajar lakukan, ya, kita minta agar mereka dapat sediakan satu jadual takwim harian mereka beserta dengan aktiviti. Kita minta mereka ceritakan tentang jadual takwim mereka lah. Ya. Baik. Kemudian dicadangkan kepada mentor semasa perbincangan untuk membentuk 3 kumpulan menti. Ya, 3 hingga 5 orang satu kumpulan lah. Ini bergantung kepada bilangan berapa orang mentikah yang diselia oleh setiap mentor, ya. Yang penting bagi kami adalah membentuk kumpulan. Dalam bentuk kumpulan, kerana kita kena ada perbincangan di dalam kumpulan dan sebagainya. Di mana nanti kumpulan akan berkongsi penyusunan aktiviti harian yang lebih bermanfaat. Okay. Kalau boleh saya sebut, kita pecahkan pelajar kita kesemuanya, menti kita kepada beberapa kumpulan, dan setiap kumpulan diberikan tugasan untuk menyediakan jadual takwim harian contohnya, dan kemudian mereka akan berkongsi, ya, jadual mereka kepada kawan-kawan yang lain. Okey. Menti diminta berkongsi dengan kumpulan lain untuk mendapatkan alternatif berkaitan bagaimana membina keyakinan dan kepercayaan kepada diri sendiri untuk mengikuti takwim yang disediakan. Nanti mentor boleh membawa perbincangan, memandu perbincangan dalam kalangan menti berkaitan dengan takwim yang disediakan itu, yang bertujuan untuk membina kepercayaan dan keyakinan kepada diri mereka sendiri bahawa apa yang mereka rancang mereka mesti buat. Apa yang mereka rancang mereka mesti buat. Dan yang terakhir, mentor mengulas mengenai maksud penghargaan kendiri dalam membina kesetiaan kepada pengurusan masa yang disusun sendiri. Baik, saya rasa ini adalah beberapa cadangan bentuk aktiviti lah yang boleh kita manfaatkan pada hari kejadian. Maknanya pada hari kita laksanakan program ataupun sesi mentor-menti berkenaan. Ya. Baik, selepas ini saya akan berkongsi bahan bacaan ataupun bahan perbincangan untuk kita manfaatkan dalam sesi perbincangan bersama dengan pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lihat apakah bahan perbincangan yang disediakan untuk kita kupas tajuk pengurusan masa. Ya. Bahan ini terdiri daripada beberapa subtopik. Okay, yang pertama ialah pengenalan. Ya, saya bacakan di sini. Pengurusan masa berkait rapat dengan kehidupan.
manusia akan terus bergerak dan umur manusia akan terus berlalu. Jika masa tidak diisi dengan amalan dan kerja yang bermanfaat, sudah pasti manusia akan berada dalam kerugian. Manusia akan rugi kerana tidak mengisi peluang yang ada, sedangkan makhluk lain sedang bergerak mengikut peranan masing-masing seperti matahari, bulan, bumi dan cakrawala. Kalau kita melihat kepada dalam konteks agama Islam, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada ayat yang menunjukkan tentang kepentingan masa, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini dalam konteks agama Islam. Dan saya percaya dalam konteks agama selain daripada Islam juga ada ditekankan tentang pengurusan masa, kerana pengurusan masa adalah, ataupun kita katakan masa itu adalah kehidupan, ya. Kerana masa itu adalah kehidupan. Tanpa masa kita tidak hidup. Pagi, petang, tengah hari, malam, dan itu semua adalah masa dan ia sentiasa bergerak. Masa tidak pernah akan berundur, akan bergerak ke hadapan. Maka nak tak nak kita juga akan bergerak ke hadapan. Maka di situlah kita perlu kepada satu kemahiran, iaitu macam mana untuk kita menguruskan masa supaya kita dapat mencapai apa yang kita rancang dalam hidup kita. Baik. Perkara yang kedua ialah belajar menggunakan masa dengan efektif. Okey, ada satu ungkapan yang selalu disebut, iaitu setiap orang adalah sama, diberi 24 jam sehari walaupun mereka pemimpin dunia sekalipun. Kita semua mahu memastikan kita hidup dengan baik dan menggunakan masa menggunakan sebaiknya masa terhad yang kita ada. Persoalannya, bagaimanakah menggunakan masa dengan sebaik mungkin? Sesibuk mana pun manusia, mereka hanya diberi 24 jam sehari. Sesibuk mana pun manusia, mereka hanya ada tangan paling banyak 2, kaki 2, 1 kepala untuk berfikir. Maknanya manusia diberi fasiliti yang sama, masa yang sama, fizikal yang sama. Apa yang membezakan mereka ialah bagaimana mereka menguruskan masa yang diberi, termasuk fasiliti yang ada untuk mereka capai apa yang mereka rancang. Okay? So persoalannya bagaimana kita nak gunakan masa dengan sebaik mungkin. Baik, secara ringkasnya ada 7 perkara asas yang boleh membantu kita untuk menguruskan masa, ya. Okey, baik. Yang pertama, kenali diri. Ini yang penting, ya. Yang pertama, kenali diri. Kita kena kenal dulu diri kita. Apabila kita dapat kenal diri kita, kita akan mampu untuk menyusun keutamaan. Apabila kita kenal diri kita, apabila kita tahu personaliti diri kita, maka kita akan mampu untuk menyusun keutamaan. Kadang-kadang masa kita habis kerana kita tidak tahu mana yang lebih utama, mana yang tidak utama. Sebagai contoh dalam kehidupan pelajar, ya. Pelajar yang utama dalam kehidupan mereka ialah belajar, ya. Yang utama dalam kehidupan mereka adalah belajar, kerana mereka adalah pelajar. Tetapi kalaulah pelajar yang sepatutnya mengutamakan belajar, tetapi masa mereka banyak dihabiskan untuk perkara yang lain, maka mereka tidak akan bergraduat ataupun menamatkan pengijazahan, kita kata, dalam sebagai seorang pelajar yang cemerlang. Mungkin mereka akan lulus, okey, tetapi mungkin kita kata keputusannya mungkin gitu-gitu je, ataupun cukup-cukup makan je dan sebagainya, ya. Tapi yang kita nak dalam target kitanya adalah kita bergraduat atau menamatkan pengijazahan, menamatkan pengajian
sebagai seorang pelajar yang cemerlang. So kalau kita tahu bahawa kita pelajar dan keutamaan kita adalah untuk belajar, maka kita akan mengutamakan keutamaan itu dan memberikan banyak masa kita untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkait dengan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali kerja kita. Okey, alam belajar adalah bahagian penting dalam hidup kita. Mengetahui tujuan di sebalik belajar dapat membantu kita fokus bagi melihat sebaik mana kita menggunakan masa. Kita kena sedar bahawa kerja kita sekarang ni adalah belajar, ya. Dalam konteks belajar, dalam konteks sesi perbincangan mentor-mentee kita ini, kerja sekarang ni pelajar adalah belajar. Itu kerja pelajar. Maka mereka kena tahu tujuan di sebalik belajar. Kalau belajar tak jadi, kita bimbang takut akan mempengaruhi kehidupan mereka selepas itu. Kita bimbang kalau belajar tu tak jadi, ilmunya tak ada. Akhirnya mereka menamatkan pengijazahan dalam keadaan kurang berilmu, tidak berilmu. Kalau ilmu ada pun sikit-sikit je. Sedangkan ilmu itu penting, ya, untuk mengubah kehidupan mereka, mengubah kehidupan masyarakat mereka. Jadi kalau mereka tahu tujuan di sebalik belajar, insya-Allah mereka akan menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Okey. Yang ketiga, menyusun tugasan, menyusun tugasan. So kita diajar ataupun dinasihatkan antara cara belajar yang efektif ialah membentuk sistem tersendiri dan menyusun jadual. Kalau kita mampu untuk bentuk sistem kita sendiri, kalau kita mampu, kita buat lakukan. Ataupun kita susun jadual, kita buat jadual. Okay? Pelajar perlu menyusun perkara rutin dan tugasan harian serta tugas yang perlu dilaksanakan. Bahkan tugasan mesti disusun mengikut keutamaan supaya tidak berlaku keciciran atau tertangguh. So ada dua perkara. Yang pertama, kita susun. Kerana apabila kita susun, kita akan tahu kita perlu buat apa, selepas tu kita buat apa, selepas tu kita buat apa. Okay? Kemudian yang kita susun tu pula adalah kita pastikan kita susun mengikut keutamaan. Mengikut keutamaan. Tak jadi kalau kita susun jadual tetapi kerja-kerja yang kita masukkan dalam jadual kita adalah bukan kerja-kerja yang utama yang sepatutnya kita kena selesaikan dulu. Jadi bila kita menyusun jadual pun kita kena pandai. Dan menyusun jadual ini ia memerlukan kepada kemahiran, ya. Dalam hal ini suka saya nasihatkan kepada pelajar, kalau betul mereka mahu mengurus masa dengan baik, mereka bukan hanya setakat fikirkan, tapi mereka juga perlu membaca buku-buku berkaitan dengan pengurusan masa. Saya teringat saya pernah membaca ada satu artikel, dan tetapi artikel itu sudah hilang dalam simpanan saya, yang saya jumpa dalam ada satu buku menceritakan tentang pengurusan, dan salah satunya adalah berkenaan dengan pengurusan masa, di mana di dalam artikel ataupun bab tersebut menyebutkan bagaimanakah cara memanfaatkan 1 jam sehari untuk melakukan kerja-kerja yang tertentu sehingga kerja itu selesai, ya. Apa yang saya masih ingatlah dalam pembacaan saya itu, ada beberapa orang tokoh rupanya, walaupun mereka sibuk, di mana level mereka adalah pemimpin dunia, tetapi mereka telah menyusun di dalam jadual mereka yang 24 jam tu ada satu masa sejam. Mereka menulis apakah yang boleh saya siapkan dalam masa sejam. Jadi mereka peruntukkan dalam setiap hari ada satu masa sejam mereka peruntukkan untuk perkara tersebut. Hari ini sejam, besok sejam, lusa sejam, setiap hari. Walaupun sesibuk mana pun mereka akan pastikan satu jam dalam jadual mereka susun untuk buat tugasan tersebut. Akhirnya tugasan mereka itu selesai. Cuba bayangkan seorang pemimpin, saya masih ingat lagi tapi saya lupa namanya, dinyatakan di dalam bab tersebut. Dia adalah seorang pemimpin di peringkat dunia, tetapi dia berjaya menyiapkan satu lukisan dan dia ada bakat untuk melukis. Dia berjaya menyiapkan satu lukisan, Masya Allah, lukisannya sangat cantik dan bernilai. Kerana apa? Kerana walaupun dia sibuk, tetapi dia memperuntukkan 1 jam sehari untuk melukis. Saya mendapat maklumat ada beberapa orang pensyarah yang selalu menerbitkan buku dan sebagainya. Mereka menerbitkan buku, artikel, mereka memperuntukkan masa mungkin dalam 10 minit, 20 minit sehari untuk menulis. Sehari sedikit demi sedikit, akhirnya
selesai. Maksudnya mereka memperuntukkan masa dan mereka memasukkannya di dalam tugasan jadual mereka. Okay. Itu kalau boleh satu perkara yang saya boleh kongsikanlah melalui pembacaan saya. Okey, baik. Yang keempat, berikan yang terbaik. Okay, berikan. Apabila kita melakukan sesuatu tugasan, kita dah susun tugasan tu. Kita dah tahu itu adalah perkara yang penting, yang utama. Kita dah susun, kita akan buat pada sekian-sekian tarikh, sekian-sekian waktu, sekian-sekian hari bulan. Maka ketika melakukannya, kita buat yang terbaik. Kenapa? Kerana kalaulah kita buat sambil lewa, kemungkinan kita akan mengulang balik tugasan tersebut sehingga menyebabkan kita rugi masa di situ je. Masa kita akan habis dan kita terpaksa ulang semula. Okey. Kunci kepada asas ini ialah buat yang terbaik walaupun tugasan itu kecil dan buat dengan betul sejak dari mula supaya kita tidak perlu untuk mengulang kembali tugasan tersebut dan merugikan masa kita. Okey. Baik, yang ketujuh, yang kelima, maafkan saya, yang kelima adalah kerja berpasukan. Kerja berpasukan, saya semua tahu satu kerja itu walaupun dia susah, tetapi kalau dilakukan secara teamwork, insya-Allah ia akan dapat dilakukan dengan mudah. Cumanya yang isu kitanya adalah mungkin untuk mendapatkan kerjasama daripada semua pasukan. Itulah kepandaian ataupun kita kata kebijaksanaan ketua yang dilantiklah untuk pastikan kerja itu dapat dilakukan dengan dilakukan oleh semua ahli yang terlibat. Yang pentingnya adalah apabila kita melakukan kerja secara berpasukan, kerja yang sebulan kita boleh siapkan dalam masa 2 minggu contohnya. Kerja 2 minggu boleh siapkan dalam masa seminggu contohnya. Kita dapat jimatkan masa kerana masing-masing tahu tugasan masing-masing. Okey. Kemudian seterusnya berkomunikasi dengan lebih efektif. Maksudnya di sini, contohnya ada sebahagian orang dia dah boleh menyelesaikan kerja dia dengan cara dia telefon je. Tuan-tuan perasan tak ada setengah orang dalam kalangan kawan kita dah bila kita nyatakan masalah kita, ada setengah tu mereka tu angkat telefon call. Angkat telefon call. Okay. Tapi ada setengah orang yang dia rasa macam segalah nak call, tak apalah, nantilah petang ni lah, dia tangguh, nantilah kita WhatsApp lah, nanti kita akan jumpa lah dengan dia, so nantilah, maka dia telah tidak menggunakan kita kata kelebihan untuk berkomunikasi itu dengan lebih efektif. Sedangkan apabila dia buat satu panggilan telefon je, ataupun dia tak perlu tunggu masa untuk berjumpa face to face, tetapi dia hantarkan satu kiriman mesej contohnya, boleh terus menyelesaikan masalah itu. Tengok bagaimana berkomunikasi dengan lebih efektif itu akan dapat menyelesaikan kerja kita dalam masa yang singkat. Kita tidak perlu tunggu besok ataupun lusa untuk kita selesaikan. Dengan hanya satu panggilan telefon sahaja, dengan tidak perlu berjumpa, kita dapat menyelesaikan tugasan yang perlu kita selesaikan. Baik. Perkara seterusnya yang kadang-kadang kita, yang ketujuh yang kadang-kadang kita rasa macam kita susah nak buat. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang kita nak jaga hati orang. Maksud saya adalah kita kadang tidak berani untuk berkata tidak. Tidak berani untuk berkata tidak. Sedangkan kita pada masa tu kita memang ada tugasan yang kita perlukan selesaikan, dan kita bermasa tak ada masa, tetapi apabila ada ajakan contohnya daripada kawan dan sebagainya, tapi kita tidak berani untuk berkata saya minta maaf, saya tak dapat pergi kerana saya ada tugasan yang perlu saya laksanakan. Tapi kadang-kadang kita sanggup tangguhkan tugasan kita kerana kita mahu meraihkan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi inilah dia satu poin yang penting, iaitu kita mesti kawal masa kita. Sebab masa apabila berlalu tidak akan datang kembali. So kita juga boleh manfaatkan waktu senggang kita dengan menyiapkan tugasan sekiranya perlu, tetapi kita kena ingat dalam banyak masa kita, sesibuk mana pun kita berilah masa lapang kita untuk rehat. Kalau kita nak beriadah lah, dan kalau kita nak cari ketenangan dengan merehatkan diri, kita rehatkan. Ada orang yang dia rehatkan dengan dia tengok telefon bimbit dia, boleh, tak ada masalah, tapi janganlah terlalu berlama-lama, nanti akan jadi masuk dalam kategori merugikan masa. Tapi ada orang yang bila dia tengok telefon bimbit dia, dia melayari media sosial, kadang-kadang
Ada perkara yang dia boleh release stres dia, dan ada juga benda yang dia dapat maklumat info yang akan membantu dia dan sebagainya. Ada perkara yang boleh membina emosi dia dan sebagainya lah. Okay? Tapi yang penting adalah kawal masa kita. So inilah dia 7 perkara yang setiap orang pelajar perlu ada untuk mengurus masa dengan efektif. Baiklah, di sini ada beberapa contoh kajian kes yang saya rasa mentor dan mentee boleh sama-sama baca dan simpulkan. Boleh simpulkan apakah dia kita kata apa ciri-ciri ataupun teknik ataupun 7 prinsip asas tadi yang di-apply, yang digunakan di dalam kajian kes ini. Ada satu yang melibatkan Encik Ahmad yang belajar di universiti, dan beliau mendapati waktu belajar beliau yang paling efisien lah, yang paling terbaik lah pada waktu pagi. Okay. So apa yang beliau lakukan, yang kita boleh baca. Yang kedua, ada sahabat kita Lim yang dia ada buat jadual dia yang tersendiri. Okay. Kemudian ada sahabat kita Deepak yang apakah yang dibuat untuk dia kawal masa dia, untuk dia kawal masa dia, dan juga untuk dia berkata tidaklah untuk perkara-perkara yang mungkin boleh mengganggu dia daripada melaksanakan tanggungjawabnya. Baik, sebagai penutup pengajaran, okey, saya bacakan di sini apakah pengajaran yang perlu kita rumuskanlah kepada para pelajar kita melalui sesi perbincangan ini, ialah pengurusan masa sangat mencabar seseorang pelajar, khususnya mahasiswa. Pelajar diberi peluang berdikari mengurus masa setelah berada di universiti. Pelajar juga diberikan tugasan yang banyak mengikut semesta berdasarkan kursus yang diambil. Oleh itu, pelajar hendaklah bijak dalam mengurus masa dan merujuk mentor jika terdapat beberapa masalah dalam pengurusan masa. Pelajar perlu mengelak diri daripada menyesali apabila masa terbuang dengan perbuatan yang sia-sia dan sikap yang selalu mencari alasan untuk menangguh kerja dan menangguh masa. Musuh kita adalah menangguh kerja lah. Menangguh kerja ni satu musuh yang kita kata apa? Apabila saya buat inverted comma lah, membunuh ramai manusia dalam bab ini. Menangguh kerja. Dalam budaya Arab, saya ingat ada satu pepatah, la tuakhir amala yaumika ila ghadika. Janganlah kamu tangguhkan kerja yang kamu boleh siapkan pada hari ini hingga besok hari. Okey. Dan untuk melawan perasaan untuk menangguhkan kerja ini adalah satu perkara yang perlu kepada pengorbanan lah. Okey, baik. Akhir sekali, pengurusan masa merupakan satu tuntutan dan menunjukkan kepribadian diri kita. Yang kedua, kepentingan pengurusan masa dalam pembelajaran di kampus. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai erti penghargaan diri dan keyakinan diri kepada diri sendiri dalam pengurusan masa. Baik, itulah sedikit perkongsian saya secara ringkas. Saya yakin pensyarah-pensyarah, mentor-mentor semua mampu untuk menguraikan tajuk ini dengan lebih detail lagi, dan semoga kita dipermudahkan untuk sama-sama kita membentuk diri kita dan juga diri pelajar-pelajar di bawah bimbingan kita ke arah kita memperkasakan iman dan akhlak mereka agar kita dapat merealisasikan apa yang diobjektifkan di bawah flex yang kita gagaskan ini. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.